Selamat pagi, salam sejahtera. Wow, ini kita tunggu-tunggu. Ada orang kata tindakan Muhyiddin kali ini menjerat leher sendiri. Ada juga orang kata tindakan Muhyiddin kali ini adalah tindakan yang ditunggu-tunggu oleh Anwar Ibrahim. Yaitu tindakan Muhyiddin mahu menyaman Anwar Ibrahim. Saya secara pribadi sebagai pemerhati politik bebas dan juga pengkritik politik bebas, saya beranggapan inilah yang kita tunggu-tunggu supaya perkara benar dapat dibuktikan di mahkamah dan tidak ada lagi pertikaian yang berterusan. Tindakan Muhyiddin mahu menyaman Anwar Ibrahim adalah satu tindakan yang paling tepat. Kita berharap ianya bukan acah-acah sahaja. Kita berharap perkara tersebut benar-benar dilaksanakan dan dibuat oleh Muhyiddin. Kerana kita pun menantikan siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Namun demikian, banyak pemerhati politik mengatakan tindakan Muhyiddin menyaman Anwar Ibrahim akan lebih menayangkan pekung di dada, akan lebih membongkarkan perkara-perkara yang sepatutnya tidak diketahui oleh umum. Namun, inilah yang kita nantikan. Benarkah ianya akan menjerat leher Muhyiddin? Kita pun tak pasti. Cuma masa akan menentukan. Hari ini Muhyiddin menuntut Anwar Ibrahim tarik balik kenyataan lupus hutang peneroka Felda. Muhyiddin juga menuntut supaya Anwar Ibrahim menunjukkan dokumen yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim jika berani, kata beliau. Menurut Muhyiddin, jika tuntutan gagal dipenuhi dalam tempoh 24 jam, makna kata hari ini sehingga ke hari ini, kalau Anwar Ibrahim tidak membuat penarikan semula kenyataan, mereka akan mengambil tindakan saman terhadap Anwar Ibrahim. Kita tunggulah hari ini sehingga petang hari ini, adakah Anwar Ibrahim akan membuat permohonan maaf ataupun Muhyiddin akan menyaman Anwar Ibrahim, atau itu hanyalah satu acah-acah, kita pun tak pasti. Muhyiddin Yassin menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim menarik balik kenyataan berhubung pelupusan hutang peneroka Felda dan memohon maaf secara terbuka kerana ia disifatkan sebagai fitnah. Saya berharap Anwar Ibrahim tidak membuat permohonan maaf atau tidak menarik balik kenyataan itu supaya Muhyiddin dapat menyaman Anwar Ibrahim dan bolehlah mereka bertarung semula di mahkamah. Apa pendapat anda sekalian netizen? Adakah anda juga setuju dengan kenyataan ataupun pendapat saya ini? Yaitu Anwar Ibrahim jangan menarik dakwaan ataupun jangan menarik kenyataan dan bersedia untuk disaman oleh Muhyiddin dan tidak memohon maaf. Jika tuntutan itu gagal dipenuhi dalam tempoh 24 jam, kata Muhyiddin, pihak peguam bekas Perdana Menteri itu berkata, mereka diarah memulakan tindakan undang-undang terhadap Anwar. Menurut surat yang dilihat FMT, Anwar telah membuat kenyataan fitnah terhadap anak guam kami Muhyiddin dengan niat mencemar, menjatuhkan dan atau merosakkan reputasinya menurut surat tersebut. Dalam satu majlis awal bulan ini, Anwar mendakwa pentadbiran Muhyiddin mengumumkan dan akan melupuskan 8.3 bilion hutang peneroka. Tetapi langkah itu tidak pernah dilaksanakan, kata Anwar Ibrahim. Saudara, kita akan tengok siapa yang kena dan siapa yang terkantoi. Kerana kalau hanya bercakap di pentas, bercakap di media, tiada tahu. Kita tak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi apabila bercakap dalam mahkamah, kita akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita berharap Anwar Ibrahim tidak menarik kenyataan dan tidak memohon maaf. Manakala Muhyiddin pula, janganlah acah-acah saja. Teruskan saman kepada Anwar Ibrahim. Satu lagi yang Muhyiddin perlu ambil keputusan segera ialah adakah beliau akan menyaman Anwar Ibrahim berkaitan dengan pendedahan Anwar Ibrahim bahawa Tun Mahathir dan Muhyiddin pernah berhasrat mahu mengharamkan UMNO. Dan menurut Anwar Musa, beliau kata kenyataan Anwar itu adalah tidak tepat dan tidak benar. Jadi kalau begitu, kenapa Anwar Musa pula yang
begitu lantang menentang Anwar Ibrahim. Biarlah Muhyiddin pula yang mengambil tindakan. Kalau benar itu adalah salah dan bohong, cepat-cepatlah saman Anwar Ibrahim perkataan-perkataan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang pastinya akan menggemparkan seluruh Malaysia, terutamanya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini semua gara-gara satu pendedahan yang dibuat oleh pengasas penasihat kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan yang melibatkan wang berjumlah RM700 juta. Ini memang luar biasa. Ia melibatkan LOI ataupun surat hasrat. SPRM perlu menjalankan siasatan pendedahan pengasas dan penasihat kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan bahawa terdapat ketidakpatuhan dalam proses tender dan oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bekas pengerusi jawatan kuasa kira-kira negara PAC Wong Kah Woh, beliau berkata beberapa isu penting perlu disiasat SPRM, termasuk mengapa surat hasrat LOI yang sudah dikeluarkan sebelum ini dibatalkan 3 bulan selepas Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Apa keputusan jawatan kuasa tender pada ketika itu? Kenapa hasil tender oleh kerajaan pada tahun 2019 tidak dipatuhi serta apakah justifikasi bagi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin memberikan kontrak kepada Sparco yang dikatakan RM700 juta lebih tinggi katanya dalam kenyataan hari ini. Semalam, Syarikat Usaha Sama JV, Kumpulan Berjaya dan Kumpulan Naza memfailkan saman terhadap Kementerian Kewangan MOF kerana menamatkan LOI yang ditawarkan kepada JV itu. Vincent berkata LOI berkenan atau berkaitan dengan kontrak membekalkan kenderaan kerajaan ditamatkan 3 bulan selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Mac tahun 2020. Beliau mendedahkan kerajaan menamatkan perkhidmatan syarikatnya sebelum memberikannya kepada Sparco serta bersetuju untuk membelanjakan RM700 juta lebih tinggi berbanding harga yang dibida ketika JV. Kerajaan berfikiran bahawa Berjaya dan Naza tidak cukup bagus dalam perniagaan kereta. Jadi kami memfailkan saman undang-undang terhadap MOF berhubung perkara ini dan bersedia untuk ke mahkamah mengenaikan, katanya. Menerusi perjanjian itu, Berjaya Corporation Berhad atau BC Corp melupuskan 100 kepentingan dalam anak syarikat milik penuhnya Berjaya Invero Holdings dan Berhad kepada Naza Corporation Holdings dan Berhad untuk pertimbangan tunai RM700 juta. Sparco menyelenggarakan kenderaan kerajaan sejak tahun 1994 sehingga konsesinya berakhir pada tahun akhir 2018. Kerajaan ketika itu membuat tender secara terbuka dan meminta pihak yang berminat untuk mengemukakan permohonan cadangan RFP mengenai konsesi berkenan atau konsesi berkenan. Selain Sparco dan JV antara kumpulan Berjaya dan kumpulan Naza, syarikat lain yang menyertai bidaan itu ialah DRB Highcom Berhad dan Samling Group. Saudara-saudara sekalian, pendedahan yang kali ini memang mengejutkan dan pastinya akan menggugat Tan Sri Muhyiddin Yassin. SPRM, jalankan tugas. Dan dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat pagi ini kita dikejutkan, kita digemparkan dengan penangkapan oleh pihak SPRM terhadap jerung paling besar yang ada di Kedah. Wah, ini memang paling top dan paling panas di seluruh Malaysia pada ketika ini. Hari ini dikabarkan CEO MBI, pengarah syarikat, ditahan rasuah melibatkan perlombongan REE RM13 juta.
SPRM menahan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar MB Kedah dan seorang wanita berjawatan pengarah syarikat berkaitan kes rasuah dan salah guna kuasa dalam sektor perlombaan membabitkan nilai rasuah lebih RM13 juta. Menurut sumber, kedua suspek masing-masing berusia 63 tahun dan 40 tahun itu ditahan lewat petang semalam di Alusista Kedah dan di Ibu Negara. Kedua-dua suspek itu kini direman 3 hari bermula hari ini hingga 21 Julai ini. Perintah reman dikeluarkan masing-masing oleh Magistrate Wan Sahida Abdul Rahim di Mahkamah Magistrate Alusista dan Magistrate Nur Syakira C. Hashim di Mahkamah Magistrate Salam selepas permohonan reman dibuat SPRM. Katanya, aktiviti perlombongan yang dijalankan secara haram oleh syarikat terbabit mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa tertentu sejak tahun 2020. Sehubungan itu, hasil siasatan yang dijalankan didapati mengesan beberapa pembayaran disyaki membabitkan rasuah berjumlah lebih RM13 juta diberikan syarikat terbabit sebagai sogokan bagi melindungi kegiatan perlombongan haram ini dalam tempoh 2020 hingga 2023. Syarikat milik wanita yang ditahan reman itu dipercayai mendapat kelulusan untuk menjalankan projek pembangunan ladang hutan pokok getah klon TLC di 2 kompartmen di Kedah dalam tahun 2016 lagi, kata sumber. Menurut sumber itu lagi, projek terbabit bertujuan untuk menanam semula pokok-pokok getah klon balak di kawasan perlombongan yang terbabit atau pembelakan yang terbabit. Pada tahun 2020, syarikat yang sama mengemukakan permohonan kepada Kerajaan Negeri Kedah bagi menjalankan aktiviti perlombongan unsur nadir bumi REE dalam kompartmen yang sama. Namun setakat ini, tiada kelulusan diberikan oleh Kerajaan Negeri berhubung permohonan syarikat terbabit bagi menjalankan aktiviti perlombongan itu, katanya. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan kedua-dua suspek dan berkata, kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 17 dan 23 Akta SPRM tahun 2009. Saudara-saudara sekalian, dengan penahanan jurung besar yang ada di Kedah ini menggemparkan seluruh Malaysia kerana ia melibatkan Perbadanan Perbadanan Menteri Besar yang melibatkan Perbadanan Menteri Besar Kedah. Dan yang ditahan ini pula ialah Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah dan seorang wanita berjawatan pengarah syarikat. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang kita tunggu-tunggu dan semoga keaktifan dan kekuatan SPRM terus kita lihat. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu persoalan paling luar biasa untuk Perikatan Nasional Walaun dan juga yang masih tak puas hati dengan pendakwaan terhadap Sanusi. Adakah Hamzah Zainuddin nak tuduh istana politikkan isu Sanusi? Tanya Razlan. Sekali lagi saya nak bertanya melalui media di Malaysia kini ini. Adakah Hamzah nak tuduh istana politikkan isu Sanusi? Tanya Razlan. Seorang pemimpin kanan UMNO mempersoalkan rasional yang dikemukakan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengenai isu penahanan serta pendakwaan ke atas Muhammad Sanusi Maknor. Menurut ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO Razlan Rafi Hamzah menyifatkan tindakan undang-undang terhadap Menteri Besar sementara Kedah itu merupakan pendakwaan terpilih. Pada masa sama, dia mengingatkan pertuduhan ke atas Sanusi itu mempunyai kaitan rapat dengan raja-raja serta pihak istana, bahkan membabitkan Dewan Diraja Selangor secara langsung. Adakah Hamzah mahu menyatakan bahawa Istana Selangor mempolitikkan isu ini? Soal Razlan dalam kenyataannya kepada Malaysia Kini hari ini.
Razlan berkata demikian mengulas kenyataan Hamzah yang menyifatkan tindakan mahkamah terhadap Sanusi semalam sebagai pendakwaan terpilih. Dalam kenyataan tersebut, Setiausaha Agung Bersatu itu juga mendakwa ada pemimpin lain yang dilihat membuat kenyataan menghasut, namun tidak dikenakan tindakan seperti Sanusi, kata beliau. Sebagai orang yang pernah menjadi menteri dalam negeri, kata Razlan, Hamzah sepatutnya menjadi orang yang faham tentang undang-undang. Namun kenyataan terbaru yang dibuat ahli parlimen larut itu menunjukkan seperti sebaliknya. Justru, kata Razlan, semua orang kini tahu kenapa ketika Hamzah menjadi menteri yang bertanggung jawab dalam isu keselamatan dulu, kadar jenayah negara semakin meningkat. Sementara itu, Razlan juga menyatakan kebimbangannya terhadap pendekatan PAS menangani isu pendakwaan ke atas Sanusi. Katanya, pemimpin parti itu kelihatan memainkan isu kononnya pengarah pilihan raya mereka seorang Wira justru menggesa agar lebih ramai Sanusi dilahirkan. Adakah Perikatan Nasional hari ini mahu mengajak semua rakyat untuk mengikuti gaya ucapan Sanusi yang memperlekeh institusi istana, katanya. Disebabkan itu, Razlan menyarankan agar mana-mana pihak yang isu 3R, agama, bangsa, dan raja-raja ditangkap segera, kerana jelas mempersendakan undang-undang. Api itu, katanya, perlu dimatikan secepat mungkin kerana dikhawatiri akan mengganggu-gugat kestabilan negara. Dia juga mengingatkan bagaimana PN sebelum ini menolak saranan yang di Pertuan Agong agar semua parti bekerjasama bagi membentuk kerajaan perpaduan selepas PRU ke-15 lalu. Mereka juga marah kepada istana apabila peristiwa pembatalan ordinan darurat sehingga menyebabkan bekas Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin meletak jawatan, katanya. Justru, Razlan mengingatkan Hamzah dan Perikatan Nasional agar lebih berhati-hati dalam membuat sebarang kenyataan berkaitan penangkapan Sanusi. Katanya, rekod ucapan Sanusi adalah jelas dan tiada manipulasi dari mana-mana pihak, termasuk orang ramai yang mewakili suara rakyat jelata. Orang Melayu tidak akan menderhaka kepada rajanya. Jadi, saya nasihatkan Hamzah dan PN agar jangan menderhaka kepada raja-raja Melayu. Terlajak perahu boleh diundur, tapi bukan terlajak cakap, tambahnya lagi. Saudara-saudara sekalian, menjadi persoalan lain terhadap Hamzah Zainuddin ialah sekiranya beliau adalah Menteri Dalam Negeri ketika ini. Persoalan terhadap beliau ialah apakah tindakan beliau sekiranya Sanusi itu di pihak lawan beliau dan sedang melakukan perkara tersebut pada ketika beliau menjadi Menteri Dalam Negeri? Adakah beliau akan membiarkan perkara tersebut ataupun beliau juga akan melakukan perkara yang sama seperti dilakukan kerajaan pada waktu ini, yaitu melakukan pendakwaan? Itu persoalan yang paling besar untuk Hamzah Zainuddin. Adakah beliau akan membiarkan perkara itu kalau dia Menteri Dalam Negeri ataupun dia juga akan melakukan perkara yang sama? Jawapan ini akan menentukan siapa Hamzah Zainuddin dan siapa yang betul dalam kes ini. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini.